Hai, Assalamualaikum. Okay guys, so aku rasa dah sampai masanya untuk aku bagi tahu korang something. Sebenarnya aku simpan benda ni lama, tapi aku tak nak bagi tahu bersebab lah. Sebab aku tak nak ada setengah pihak kecil hati, terasa marah sana sini, bergaduh, berbalah. Aku tak suka benda tu. Dan aku dah buat keputusan untuk aku bagi tahu korang benda ni. Jadi untuk video kali ni, aku nak share dengan korang 5 CPU AMD terbaik untuk korang. Okay, so CPU yang pertama sekali adalah Ryzen 5 5600G. Untuk CPU ni dia berharga RM800. Korang boleh cari dekat pasaran ataupun dekat Shopee and Lazada. Dan apa yang unik pasal CPU ni berbanding CPU-CPU yang lain adalah dia ada integrated graphics card. Kalau korang perasan dekat belakang nama dia tadi ada huruf G. G tu bermaksud CPU ni dah ada built-in graphics card. Dan graphics card yang dah ada dalam CPU tu adalah graphics card daripada AMD, Vega 8. Kalau korang nak tahu, CPU ni sebenarnya dia punya performance saing-saing je dengan Ryzen 7 5700G. Dan walaupun CPU ni dia punya performance saing-saing je dengan Ryzen 7 5700G tadi, tapi dia punya harga lebih murah berbanding Ryzen 7 tadi. Bagi aku, CPU macam ni dia sangat-sangat sesuai untuk korang kat luar sana mana yang nak build PC tapi korang tak boleh nak invest duit dekat graphics card. Sebab macam kita tahu, harga graphics card ni sangat mahal. Dia bukan main ratus, dia dah makan ribu tau graphics card ni. So untuk korang yang nak build PC tapi korang tak nak ada graphics card, korang boleh beli CPU ni. Sebab dalam CPU ni dah ada built-in graphics card, integrated graphics card daripada AMD. Tapi aku nak beritahu awak kat sini, untuk CPU macam ni korang tak boleh expect dia punya performance graphics card tu boleh pakai untuk main AAA game. Dia setakat nak main Dota, LoL atau Valorant, lepas lah. Dan apa yang best pasal CPU ni, kalau korang beli, dia disertakan sekali dengan rough stack cooler daripada AMD. So korang tak payahlah nak bazir duit nak kena beli cooler, sebab memang dalam tu dah AMD sediakan rough stack cooler untuk korang. Ok, CPU yang seterusnya adalah Ryzen 5 5600X. Kalau kita tengok dari segi nama, dia macam tak jauh beza dengan CPU yang aku cakap tadi. Cuma beza dia ada huruf X. Ok, CPU ni kalau dari segi harga just slightly lebih mahal sikit berbanding 5600G tadi. Tapi ada sebab kenapa harga dia slightly lebih mahal sikit. Sebab CPU ni dia boleh overclock. Harga untuk CPU ni dalam lingkungan 900 sampai 1000 macam tu. Dan apa yang power dan shock pasal CPU ni adalah dia boleh bersaing dengan Intel CPU 10 Gen 600K dan juga 10 Gen 700K dalam Cinebench. Dan apa yang power dan shock pasal CPU ni adalah kalau kita try tengok dia punya benchmark, dia mampu untuk bersaing dengan CPU daripada Intel, iaitu Intel 10 Gen 600K dan juga Intel 10 Gen 700K. Bukan takat tu je, dalam gaming punya benchmark pun kalau kita tengok, CPU ni mampu bersaing dengan Intel punya CPU 10 Gen 900K. So bagi aku CPU ni dia bukan biasa-biasa lah, memang power lah. Dia sesuai untuk productivity dan juga gaming. Tapi aku nak share dekat korang sikit, kalau korang beli CPU ni, aku prefer ataupun aku suggest korang untuk beli cooler yang lebih berkualiti instead of korang pakai cooler yang disediakan. Sebab CPU macam ni dia cepat panas, and usually CPU macam ni memang orang pakai untuk main game, rendering, editing, segala productivity lah orang akan pakai CPU macam ni. Jadi untuk kekalkan temperature CPU yang power macam ni, aku prefer ataupun suggest korang untuk beli cooler yang berkualiti. Ok, CPU yang ketiga pula adalah Ryzen 7 5700G. CPU ni kalau kita tengok dia punya nama tak ada beza pun dengan Ryzen 5 tadi. Dua-dua ada huruf G, bermakna CPU ni ada integrated GPU. Tapi itulah, dah nama pun Ryzen 7 lebih baik sikit berbanding Ryzen 5, dah tentu harga dia lebih mahal. Harga untuk CPU ni dalam lingkungan 1300 sehingga 1500 macam tu. Dan secara keseluruhan bagi aku, CPU ni memang sesuai untuk segala jenis productivity dan juga gaming. Ok, macam mana pula dengan performance? Bila kita cerita pasal performance Ryzen 7 ni, dia punya performance setanding dengan Intel i9 9900K. Dan macam kita tahu, Intel i9 9900K ni merupakan sebuah CPU yang popular, yang padu suatu ketika dahulu. Tapi tak lagi sekarang sebab Ryzen 7 5700G ni dah boleh on par performance dengan Intel i9 9900K. Alright, untuk CPU yang seterusnya, CPU yang keempat adalah AMD Ryzen 7 5800X3D. Ok, harga untuk CPU ni dalam sekitar RM2,150. Tapi macam aku cakap tadi lah, CPU yang mahal ni dia bukan sekadar mahal pada harga, tapi dia ada juga performance kat situ. CPU ni kalau kita tengok dari segi performance, dia setanding dengan CPU daripada Intel, iaitu Intel i9 12 Gen 900K.
Tapi apa yang peliknya, walaupun CPU ni setanding dengan CPU Intel tadi, dia punya harga lebih murah berbanding Intel i9 12 Gen tadi. Dan aku rasa benda ni tak pelik sebab kita semua tahu yang CPU Intel ni memang harga dia lebih mahal berbanding CPU AMD. Jadi kat situ pandai-pandailah korang fikir mana satu yang lebih berbaloi untuk korang invest. CPU ni dia support soket AM4 dekat motherboard dan dia juga support PCIe Gen 4. Jadi CPU ni kalau kita pair dengan high-end gaming RAM, high-end gaming SSD, memang cun lah, memang sedap lah untuk buat productivity ataupun gaming. Alright guys, so CPU yang terakhir sekali, CPU yang paling dibangga-banggakan dalam senarai kali ni adalah AMD Ryzen 9 5900X. Okay, bila cakap pasal CPU ni, aku ada satu je conclusion untuk CPU ni. Bagi aku, CPU ni korang bagilah apa-apa kerja, game ataupun productivity dekat CPU ni, dia memang akan boleh handle dengan baik. Walaupun harga dia mahal, harga untuk CPU ni adalah RM2,550. Tapi personally, kalau tanya aku, kalau harga mahal macam ni dengan performance macam ni, yelah mana taknya korang bagi je apa jenis game, apa jenis software editing, kerja-kerja berat, CPU ni memang boleh handle. Dan kalau kita tengok sikit dari segi harga and kita compare dengan Ryzen 7 5800X 3D, CPU Ryzen 9 ni lebih murah. Dan kalau korang nak tahu juga, CPU ni dia ada 12 core dan 12 thread. So sebab itulah dia sangat-sangat sesuai untuk editing, content creator dan gaming pun nice juga. Tapi untuk CPU-CPU yang power macam ni, macam aku cakap tadi lah, aku lebih prefer korang beli cooler yang berkualiti. Tak kisahlah nak pakai AIO ke, tak kisahlah nak pakai AIO ke, nak pakai air cooler ke, janji korang beli yang berkualiti. Sebab CPU-CPU macam ni biasa orang pakai untuk productivity, nak bagi kerja-kerja berat kat dia kan. So CPU-CPU macam ni memang akan cepat panas. Jadi aku suggest korang untuk pakai cooler yang berkualiti untuk menjaga temperature CPU ni, okay? Alright guys, so itulah dia. Aku dah pecah rahsia, aku dah bagi tahu korang benda yang aku simpan selama ni. Jadi itulah dia 5 CPU AMD yang terbaik untuk korang. Kalau korang suka dengan video ni, pastikan korang like, share dan juga subscribe. Kita jumpa pada video akan datang.